Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita dapat menyambung kembali setelah 2 bulan kita bercuti. So kita akan sambung tadabbur suratul Waqiah bermula ayat yang ke-13 insya-Allah. Jadi untuk sesiapa yang ingin mengikuti daripada siri awal, daripada pengenalan sehinggalah ayat yang ke-12, tuan-tuan boleh melihat di YouTube Masjid At-Taqwa, ada Masjid At-Taqwa Channel TV. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan link tersebut untuk mengikuti kembali apa yang telah kita bincang pada ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-12. Ini 2 bulan yang lalu. Jadi kita sambung ayat 13, ayat 14. Kita cuba ambil 4 ayat pagi ni. Ayat 13, 14, 15 dan 16 suratul Al-Waqiah. Okey, kita mulakan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thullatun minal awwalin. Sambung ayat 14. Wa qalilum minal akhirin. Ayat 13 dimaksudkan ayat yang ke-13, sullatun, segolongan besar. Okey, ayat 13 dengan ayat 14 ini adalah keterangan berapa ramaikah jumlah as-sabiquna as-sabiqun. Jadi Allah memberikan jawapan kepada kita, jumlah mereka itu sullatun minal awwalin, segolongan besar as-sabiqun as-sabiqun ini dia terdiri daripada umat yang terdahulu. Kemudian wa qalilum, dan sebilangan kecil as-sabiqun as-sabiqun itu minal akhirin, terdiri daripada orang yang datang kemudian. Okey, isunya adalah siapakah yang dimaksudkan dengan awalin, umat yang terdahulu, dan siapakah yang dimaksudkan dengan al-akhirin, umat yang terkemudian. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari memilih maksud al-awwalin itu pada ayat 13 merujuk kepada umat terdahulu, maknanya umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala al-akhirin merujuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebilangan besar ia akan jadi sabiqun as-sabiqun, ia akan masuk syurga penuh dengan kenikmatan itu. Sebilangan besar dia umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, daripada Nabi Isa naik sampai ke Nabi Allah Adam. Dan ayat 14 itu merujuk kepada umat Nabi Muhammad sampailah berlakunya hari kiamat. Okey. Maklumat ini juga kita kuatkan dengan apa yang diulas oleh dalam tafsir Al-Jalalain
menyebut pengertian yang sama seperti yang diulas oleh Al-Imam At-Tabari rahimani wa Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita terus pergi kepada perbincangan yang berikutnya adalah kalau tengok pada tafsiran ini seolah-olah umat Nabi Muhammad SAW ni sedikit ia akan masuk syurga daripada pula as-sabiqun as-sabiqun. Sebenarnya kalau kita mendalami para rasul dengan para nabi, ada riwayat hadis mengatakan jumlah nabi ni sampai 124,000, jumlah rasul sampai kepada 315 orang. Tetapi yang kita kenali Rasul 25 nama. Jadi kalau kita dalami lagi, sebenarnya umat-umat yang ramai sebelum Nabi Muhammad tu, mereka bercampur umat. Ada umat Nabi Adam, Nuh, Musa. Ia akan jadi dekat sullatun minal awwalin. Tapi umat Nabi Muhammad sebenarnya ramai. Jadi itulah penerangan yang disebut oleh para ulama ayat 13 dan ayat nombor 14. Baik tuan-tuan, apa pengajaran ayat ini? Mudah saja, kita keluarkan daripada ayat 13, keluarkan iaitu golongan as-sabiqun terdiri daripada umat terdahulu, dan golongan as-sabiqun yang berikutnya yang sedikit itu juga terdiri daripada umat yang kemudian. Baik, saya teruskan dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini adalah ayat yang Allah memperincikan lagi apakah nikmat yang Allah akan beri kepada golongan as-sabiqun. Kita dah jumpa golongan as-sabiqun ini telah diulas pada ayat yang ke-12. Tapi bezanya bermula ayat 15 sampai 26 Allah cerita as-sabiqun ini secara panjang lebar. Kalau kita baca ayat yang ke-15, kita baca terlebih dahulu. Ala sururim mawdunah. Kita sambung terus ayat nombor 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Lihat terjemahan ayat nombor 15. Ayat 15 ini Allah menceritakan tentang nikmat apa? Ini dipanggil nikmat kerehatan. Maknanya Allah memulakan memperincikan nikmat syurga yang penuh kenikmatan itu. Allah cerita nikmat apa? Nikmat dapat berehat terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa tak cerita nikmat-nikmat yang lain? Kenapa dimulakan dengan nikmat kerehatan? Ada sebab dia, nanti kita akan terangkan. Baik, apa makna ayat yang ke-15? Ala, yang masuk syurga as-sabiqun itu mereka berada di atas surur tahta mawdunatin, yang telah disulam, yang telah ditenun, yang bertahtakan permata. Dalam ayat ini kita akan jumpa perkataan surur mawdunah lah. Kemudian kita pergi sekejap pada ayat yang ke-16. Bagaimana mereka berada di atas surur itu yang bertahtakan permata itu? Keadaan yang pertama, muttaqiina 'alaiha, sambil berbaring. Ada para ulama kata seperti mereka bersandar di atasnya. Keadaan yang kedua, mutaqabilina, masing-masing penghuni syurga ini dia saling hadap menghadapi. Dia bukan duduk belakang membelakangi. Dalam syurga dia tak duduk macam kita duduk lah. Ada orang dia tengok kat belakang, tak ada. Dia kena duduk berdepan. Macam tu, mutaqabilin. Jadi esok kena duduk macam mana?
Kena duduk cara berdepan lah. Itu contoh ahli syurga duduk. Baik. Tuan-tuan, sebelum saya lanjutkan perbincangan ayat 15 dan 16, izinkan saya untuk menerangkan hikmah dia. Kenapa Allah sebut nikmat kerehatan? Dalam banyak-banyak nikmat syurga, kenapa masuk nikmat kerehatan? Baik, saya nukilkan satu hadis daripada riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu ketika dibawa satu jenazah lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sebut dekat jenazah itu apa? Nabi kata mustarihun wa mustarahun minhu. Apa makna hadis tu? Nabi kata jenazah itu dia telah tenang dan yang lain pun tenang dari jenazah itu. Maknanya ada dua keadaan yang Nabi nak terangkan tentang orang yang dah mati. Yang pertama, dia tenang dan orang lain pun tenang darinya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kamu maksudkan orang yang mati ini dia tenang dan yang lain tenang darinya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam matan hadis, Nabi mengatakan al-'abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi. Nabi mengatakan yang maksud tenang tu, hamba yang beriman itu dia telah tenang daripada melalui kepenatan dunia, ujian dunia, dia pergi menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Nabi nak bagi tahu bila sebenarnya kita ni akan benar-benar berehat. Bila kita akan mula start berehat ni? Bukan bermula daripada pencen. Semua orang kata, dah pencen ni rehat lah. Tak. Selagi umur kita dikandung badan, tidak ada istilah berehat hidup kat muka bumi ini. Dia kena terus beramal. Bila dia mula rehat, kita akan berhenti melakukan amal apabila kita dah mati. Kita mati saja, kata Nabi, hamba itu dia sudah mendapat ketenangan daripada dunianya. Dan apa maksud orang lain tenang darinya? Sedangkan hamba yang durhaka itu, apabila dia hidup, dia akan membuatkan para manusia yang lain, negeri yang dia duduk, pokok-pokok yang ada, binatang-binatang pun tenang daripada gangguannya. Faham taknya? Maksudnya ada situasi kedua, orang tu kalau dia hidup, dia menyusahkan orang, ganggu orang, dia merosakkan alam ini dengan dosa dan maksiat, sehingga akan menyebabkan tempat yang dia duduk itu hilang barakah, pohon-pohon hilang barakah, haiwan-haiwan hilang barakah disebabkan dosa-dosa hamba yang dilakukan. So apabila dia mati, maka tenang tempat tu. Itu maksud dia. Tuan-tuan boleh faham tak maksudnya? Kita nak jadi yang mana? Kita nak jadi kumpulan yang kita ini Nabi kata tenang apabila mati, ataupun kita nak jadi manusia yang kata bagus dia mati, aman. Ini dia bersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabur Riqaq. Hadis ini memberikan kepada kita jawapan mengapa Allah memulakan nak cerita secara terperinci nikmat dalam syurga bagi kumpulan as-sabiqun as-sabiqun, nikmat kerehatan. Kerana nikmat rehat inilah merupakan nikmat yang dicari-cari oleh manusia setelah berhempas pulas mengerjakan amal-amal saleh. Jadi apabila dia mati,
dia dapat nikmat kerihatan. Itu di antara jawapan pendek yang dapat kita terangkan tentang nikmat kerihatan. Baik tuan-tuan, berapa minit tuan-tuan perlu kan? 20 minit. 5 minit saya akan berhenti lagi, insya-Allah. Sikit lagi. Baik tuan-tuan, kita perincikan ayat nombor 15. Okey, dalam ayat ini tuan-tuan jumpa perkataan sururin. Surur sebenarnya adalah bilangan jama' plural bagi kalimah sarirun. Kalau banyak sarirun, surur. Para ulama mengatakan sarirun itu ataupun surur, ada yang kata ia seperti tempat tidur, ada yang mengatakan ia seperti tempat duduk yang tinggi yang Allah akan persiapkan untuk orang yang masuk ke dalam syurga. Itu yang diterjemah sebagai tahta kebesaran. Okay. Apa maksud maudunah? Merujuk kepada tempat itu akan disulam, ditenun dengan permata. Baik, ayat nombor 15. Cara mereka duduk di dalam syurga itu, di atas tahta kebesaran itu, dalam bentuk apa? Ini adalah gambaran. Dia duduk dengan penuh santai, dengan penuh kerehatan, berbaring atau dia bersandar. Lepas tu cara mereka duduk tu, tahta tu, Allah akan susun dia secara menghadap muka kepada muka orang lain. Itu cara duduk dalam syurga. Dia bukan macam kita tengok belakang orang. Okey, jelas dalam wa rahimani wa rahimakumullah. Okey, untuk lebih menambahkan lagi rasa kenikmatan surur ini, dalam nota ni saya letakkan maklumat baru. Kita telah letakkan soalan-soalan tadabbur, SST, bukan GST. Bukan. SST tu maksudnya soalan-soalan tadabbur. So saya dah letakkan, tapi ada jawapan dia. Okey. Kalau sempat kita nak dapat rasa lagi surur itu macam mana, maka tuan-tuan cari ada 5 tempat di dalam Al-Quran Allah menyebut tentang surur itu. Ada 5 tempat. Saya dah letakkan dah dengan muka surat dalam Quran tu lagi. Kalau tak jumpa lagi tu, tak lama dah tu. Contoh surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat 47, muka surat 264. Nanti cari tengok, jumpa tak perkataan surur. Daripada 5 tempat itu, yang keempat itu adanya suratul Al-Waqi'ah. Okey dah. Kenapa kena cari? Kerana kalau nak dapatkan maklumat yang lengkap tentang surur, tahta itu tidak boleh hanya berpada pada ayat nombor 15 surah Al-Waqi'ah saja. Tuan-tuan mesti kena combine ke semua ayat dalam ayat-ayat yang telah dinyatakan. So, tuan-tuan akan dapat jawapan apa? Surur ini secara lengkapnya Allah kata ia ditenun dengan permata. Ini yang ayat tadi, maudunah. Dan tuan-tuan akan dapat jawapan surur ini sebenarnya Allah Ta'ala kata dia sebenarnya dia tersusun. Tersusun tu ayatnya macam mana? Masfufah. Masfufah tersusun. Surur ini dia juga sebenarnya bukan rendah, dia tinggi. Dia panggil marfu'ah. Itu dalam surah Al-Ghashiyah. Fiha sururin marfu'ah. Kalau dia tinggi, macam mana nak naik? Tahta itu sendiri nanti di hari akhirat dia akan turun untuk tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan tak perlulah nak naik, nak kangkang sampai nak naik, tak perlu. Nanti surur itu dia akan turun. Naik, silakan naik tuan. Dia tinggi. Dan maklumat yang keempat,
Surur itu diletak dengan cara saling berhadapan. Kalau dah letak secara berhadapan, apa yang penghuni syurga tu buat? Itu soalan yang kita akan jawab pada keesokan harinya. Mereka bersembang apa? Kalau dah duduk tengok muka ke depan, face to face tu, mereka buat apa? Kita akan berikan jawapan tu esok pagi, insya-Allah, bersama dengan nota yang bercetak untuk tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya akan bawa esok pagi. Kalau tuan-tuan rasa tak perlu nota bercetak, tak apa, saya bagi nota salinan lembut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan nak yang mana? Dua-dua. Boleh juga. Alhamdulillah. Esok saya bawa, insya-Allah. Jadi kita dah 20 minit. Moga-moga kita dapat manfaat pengisian pada pagi ini. Semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita barakah, dan Allah memberikan kita syafaat daripada Al-Quranul Karim. Semoga kita di bawah hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala kita jumpa keesokan harinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.